maka sudah tentulah tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Diulang lagi perkataan la syarikalah adalah ia itu merupakan sebagai takkid. Kemudian wala syai'a misluhu. Jadi perkataan la syai'a misluhu adalah merupakan taukid yang kedua. Kerana apabila sesuatu itu tiada sekutu baginya, maka sudah tentulah dia juga wala syai'a misluhu, tidak ada sesuatu yang seumpama dengannya. Kerana sekutu ini memerlukan kekuatan yang sama, barulah dia boleh menjadi sekutu. Maka tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi kepada perbahasan la syarikalah. La syarikalah. Apabila kita kata Allah Ta'ala itu adalah esa pada zatnya, esa pada zatnya, maksudnya apa? Kita perlu mentauhidkan Allah pada zatnya. Tauhid ini, mentauhidkan Allah pada zatnya, lawan kepada mentauhidkan Allah pada zatnya apa? Lawan kepada mentauhidkan, menyengutukan. Faham? Lawan kepada mentauhidkan, menyengutukan. Maka di sana ada orang yang menyengutukan Allah pada zatnya. Apakah maksud menyengutukan Allah pada zatnya? Maksud menyengutukan Allah pada zatnya, beriktikad bahawasanya di sana ada zat yang sama seperti Allah. Di sana ada zat yang sama seperti Allah. Contohnya mengisbatkan bahawasanya alam ini ada dua pencipta. Pencipta satu, zatnya satu. Mengisbatkan di sana ada dua pencipta. Seperti mana orang Yahudi, orang Majusi, Majusi dia telah mengisbatkan bahawasanya alam ini ada dua sani', ada dua pencipta. Ada yang mencipta kebaikan dan ada yang mencipta keburukan. Dia ada Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Yang mencipta kebaikan lain, yang mencipta keburukan lain. Sebab itu dinyatakan Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Dalam satu riwayat, Qadariyah ini adalah majusi umat ini, kerana Qadariyah mengisbatkan pencipta kebaikan lain, pencipta keburukan lain. Qadariyah mengatakan yang mencipta kebaikan Allah, yang mencipta keburukan selain Allah. Jadi ini dia punya akidah ini syibih serupa dengan Majusi. Sebab itu dalam Mishkat ada hadis ni, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Ini maksud tidak mentauhidkan Allah pada zat, iaitu mensyirikkan Allah pada zat. Yang kedua, mentauhidkan Allah pada sifat. Lawan daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifat adalah menyengutukan Allah pada sifat. Faham? Menyengutukan Allah pada sifat. Apakah maksud
seseorang itu menyungutukan Allah Subhanahu wa taala pada sifat. Menyungutukan Allah pada sifat adalah menyerupakan Allah dengan sesuatu. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu itu adalah mensekutukan Allah Taala pada sifat. Seperti siapa? Seperti perbuatan orang Yahudi. Perbuatan orang Yahudi telah menyerupakan Allah dengan sesuatu, dengan menggambarkan Allah Ta'ala itu atas rupa manusia. Rupa manusia. Ini Yahudi. Kita pernah sebut dahulu masa baca kronologi ataupun sejarah aliran-aliran sesat ni, dia diambil daripada pendeta-pendeta, rahib-rahib yang masuk Islam secara jahil ataupun secara munafik, lalu dia menaburkan dalam akidah masyarakat awam perkara yang memang sedia telah dia i'tiqad, iaitu menyerupakan Allah Ta'ala itu dengan manusia. Dan kita boleh tengok kesan dia apabila seseorang itu dalam hati dia ada syubhat, syubhat menyerupakan Allah ni ataupun tashbih. Mula-mula dia hanyalah sekadar imaginasi. Dia hanya imaging. Faham? Imaging ni benda i'tiqad lah. Akhir sekali dia akan bawa kepada merupakan dalam bentuk. Kita tengok contohnya orang Hindu. Mula-mula mengimajinasi Tuhan itu sebagai apa? Sebagai boleh buat banyak perkara. Dan bila sesuatu itu boleh buat banyak perkara, kemudian dikiaskan pula dengan yang dia lihat di sekitar dia. Manusia ada dua tangan. Dengan dua tangan menyebabkan dalam satu masa kita tak boleh buat banyak benda. Terbatas. Jadi bila disebut Tuhan itu boleh buat banyak benda, maka kalau ikut kiasnya dia perlukan lebih daripada dua tangan. Maka diimajinasikan Tuhan itu sebagai memiliki tangan yang banyak. Kerana apa? Kerana kalau ikut hukum sekitar dia, hukum persekitaran dia, bila nak buat sesuatu kena pakai tangan. Dan kalau tangan dua, terbatas pergerakan, terbatas kerja yang boleh dibuat, maka ditambah tangan. Maka kemudian dijelmakan dalam bentuk, mula-mula imajinasi, kemudian dijelmakan dalam bentuk patung-patung, sebagai imajinasi dia terhadap Tuhan. Sebab itu ulama akidah menegaskan, kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dhalika. Setiap apa yang terlintas dalam fikiranmu, maka Allah Ta'ala itu adalah selain daripada itu. Faham? Selain daripada itu. Kalau seseorang itu dia menyembah Allah dengan apa yang dia imajinasi dalam otak dia, segi rupanya, segi bentuknya, dia bukan menyembah Allah, tetapi dia menyembah imajinasi dia. Faham? Apa yang dia bayangkan. Kalaulah syurga itu disebut sebagai wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak terlintas di dalam hati manusia, itu makhluk. Syurga ni makhluk. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Maka bukanlah apabila kita tidak boleh mengimajinasi Tuhan, maka maknanya apa? Kita tak kenal Tuhan. Faham? Bukan maknanya kalau kita tak boleh imajinasi rupa Tuhan, maksudnya kita tidak mengenal Tuhan, ataupun itu menunjukkan kekurangan. Bahkan manusia tidak boleh mengimajinasi Tuhan itu menunjukkan ketinggian. Faham? Ketinggian. Kalaulah Tuhan itu boleh diimajinasi seperti mana makhluk, maka samalah. Faham?
tidak boleh imajinasi itu menunjukkan kepada ketinggian, bukan kekurangan. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah Ta'ala pada perbuatan. Mentauhidkan Allah Ta'ala pada perbuatan, lawan dia adalah menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada perbuatan. Misal yang diberikan adalah apa? Seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sepatutnya hanya dilakukan kepada Allah sebagai ta'zim, tetapi dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia telah menyengutukan Allah Ta'ala pada perbuatan yang sepatutnya dia khususkan pada Allah, tetapi dia berikan kepada selain daripada Allah, seperti bersujud kepada berhala. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam kan, kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahim li abihi, ayah ke pakcik ke, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka macam mana ayat dia? Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kan? Adakah kamu mengambil berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Mereka bukan menjadikan berhala itu kiblat. Di sebelum itu berhala ni kiblat aja, kiblat. Sebab itu sebahagian orang bukan Islam dia cuba bermughalatah. Dia kata kamu orang Islam semayang menghadap Kaabah batu, jadi kami semayang menghadap Tok Pekong tu samalah. Faham? Maksudnya dia kata dia jadikannya sebagai kiblat. Memang ada sebahagiannya begitu, menjadikannya sebagai kiblat. Jadi kita kata sebenarnya kami dengan kamu tak sama. Yang pertama, kiblat yang kita hadap itu adalah kiblat yang ditetapkan oleh Allah, bukan kita tetapkan sendiri. Manusia dia tak boleh tetapkan kiblat sendiri. Contohlah dia kata saya nak menghadap saya nak menghadap ke arah dia tetapkan ada satu pokok kat tempat dia. Okey, dia semayang menghadap pokok, tapi hati dia kepada Allah. Contoh kan, dia kata hati dia menghadap kepada Allah, cuma kiblat ni terpulang lah. Satu orang nak menghadap sini ke, menghadap sini ke, tak boleh. Pertama, menghadap kepada sesuatu dalam ibadah ni syariat. Syariat ni ditentukan oleh musyarri', iaitu Allah Ta'ala. Kalau dahulu manusia diperintah menghadap Baitul Maqdis, maka menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu diperintah menghadap ke Kaabah, menghadap Kaabah. Soal kiblat ni bukan soal pilihan sendiri, tetapi adalah merupakan tanda ubudiyah kepada Allah. Faham? Tanda orang Islam tidak sembah kepada Kaabah ataupun kiblat itu, tandanya apa? Tandanya dia akan berubah ataupun mengalihkan kiblat dia bila-bila masa kalau diperintahkan oleh Tuhan dia. Faham? Ini perkara yang tidak difahami oleh orang Yahudi. Orang Yahudi memahami arah itu adalah maksud. Kita kata arah tu bukan maksud, perintah Allah tu maksud. Jadi dia buat-buat tak faham ke, ataupun dia jahil ke, sehingga bila orang Islam mula menghadap ke arah Kaabah, dia bertikaikan. Mengapa menghadap ni tempat baru ni? Selama ni beribu tahun menghadap Baitul Maqdis. Faham? Bahkan Nabi pun selama 17 bulan solat menghadap Baitul Maqdis. Jadi dia tak faham, ataupun buat-buat tak faham. Maksudnya adalah ubudiyah. Faham? Arah tu bukan maksud, kiblat tu bukan maksud. Maksudnya perintah Allah.
Kalau dulu Allah Ta'ala memerintahkan menghadap Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Setelah itu disuruh menghadap ke Kaabah, Kaabah. Faham? Arah tu bukan maksud. Kalau Allah Ta'ala suruh menghadap Malaysia, kita menghadap Malaysia. Tapi tak ada perintah tu. Faham? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran kepada Yahudi yang bodoh ni. Sebab Quran sebut bodoh. Dengan firman-Nya, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Pasti akan berkata. Ini benda yang belum berlaku, Allah Ta'ala dah sebut. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum, apakah yang telah memalingkan mereka, dia rujuk kepada orang Islam, daripada kiblat yang dahulunya mereka menghadap. Maka Allah Ta'ala memberitahu satu perkara, qul lillahil masyriq wal maghrib. Beritahu kepada yang bodoh ni, timur ke barat ke semua milik Allah. Maka milik Allah lah dia nak suruh menghadap Baitul Maqdis ke, nak suruh menghadap Kaabah ke. Jadi tak faham tentang akidah. Maksudnya adalah perintah Allah. Kalau Allah Ta'ala suruh menghadap manusia, menghadap manusia. Faham? Kalau Allah Ta'ala kata semayang, menghadap manusia, kita menghadap manusia. Sebab bukan kita sembah manusia, kita sembah perintah Allah. Faham? Jadi ini perangai Yahudi ini berasal dari perangai iblis yang tak faham bila Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Adam. Dia melihat Adam tu, dia melihat Nabi Adam yang dia kena sujud kepadanya, yang dia rasa dia lagi besar. Dia tidak melihat di balik sujud kepada Nabi Adam tu ada perintah pencipta Nabi Adam. Jadi dia sujud tu, dia bukan sembah Nabi Adam, dia sembah pencipta Nabi Adam. Faham? Dia sembah ataupun dia sembah kepada perintah pencipta. Jadi dia jahil ataupun buat tak faham. Bahawasanya sujud itu kan Allah yang suruh. Wa idh qala rabbuka lil, apa dia ayat dia? Wa idh qulna lil malaikati isjudu kan. Usjudu tu datang daripada siapa? Daripada Allah kan. Jadi yang kita sembah tu usjudu, perintah tu. Bukan masjud ilaih yang disujud kepadanya. Jadi tak faham. Dalam Quran Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Bir tu, kebaikan tu bukan kita menghadap ke mana-mana arah. Menghadap tu bukan point. Faham? Tetapi beriman kepada Allah itulah maksud. Jadi beriman kepada Allah, mematuhi perintah Allah. Maka di mana sahaja yang disuruh, kita akan melakukannya. Okey, itu adalah tiga jenis syirik yang merupakan lawan kepada tauhid. Lawan kepada tauhid zat, lawan kepada tauhid sifat, dan juga lawan kepada tauhid Allah Ta'ala pada af'alnya. Okey. Termasuk juga menyengutukan Allah, menyengutukan Allah Ta'ala pada perbuatan. Tadi yang diberi contoh oleh syarah ni, dia bagi contoh menyengutukan Allah pada perbuatan yang sepatutnya kita khususkan kepada Allah. Seperti sujud, seperti sembelih. Sembelih, dia sembelih untuk selain daripada Allah. Sebab itu Quran sebut wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faham? Yang disembelih, uhilla disembelih, haram dimakan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Jadi sembelihan ini semua adalah amalan ibadah yang hanya sepatutnya dikhususkan kepada Allah. Kalau kita buat untuk selain Allah, kita dipanggil telah menyengutukan Allah. Faham? Sujud,
hanya kepada Allah. Kalau dia sujud kepada selain Allah dengan niat ta'zim benda itu, sembah benda itu, maka dia telah menyekutukan Allah. Faham? Dia telah sembelih sebagai suatu pengorbanan. Sebab kita sembelih ni pengorbanan, tanda patuh perintah Allah, dia buat kepada selain Allah, dia telah menyekutukan Allah. Wa ma uhilla bihi ghairi. Ini semua perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka telah buat. Termasuk juga yang disebut menyekutukan Allah, iaitu beriktikad ada sekutu, ada sesuatu yang bersekutu dengan Allah Ta'ala pada mencipta. Maknanya masa Allah cipta alam ini, bersekutu dengannya selain daripada Allah. Itu maksud asyirk fil af'al, mensyirikkan Allah pada perbuatan, iaitu beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu ada sekutu ketika mencipta sesuatu, ada sekutu ketika memberi kesan, taksir, memberi kesan kepada sesuatu. Kemudian seterusnya, tiada sekutu baginya dan tiada seumpamanya. Tiada seumpamanya. Tiada sekutu dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang seumpama dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang ni ada tiga perkataan. Pertama, perkataannya adalah mathil. Yang kedua syabih. Yang ketiga nazir. Maka dalam kita berakidah, kita menafikan la masila lahu, wala syabiha lahu, wala nazira lahu. Adakah masil, syabih dengan nazir ni semakna ataupun sesuatu yang seerti? Tidak. Masil ni apa? Huwal musawi fi sifati kulliha. Huwal musawi fi sifati kulliha. Asyabih pula al-musawi fi akthari sifat. Asyabih al-musawi fi akthari sifat. Dan nazir adalah al-musawi fi ba'dhi sifat. Al-mathilu huwa al-musawi fi as-sifati kulliha. Wasyabihu al-musawi fi akthari sifat. Dan nazir adalah al-musawi fi sifah, fi ba'd as-sifah, walau sifah wahidah. Allahu Akbar. Nanti kita akan bahaskan tentang masalah ni. La syai'a mithlahu. Dan ayat yang ada kaitan dengan la syai'a mithlahu adalah ayat yang masyhur, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Faham? Laisa kamithlihi syai'. Tidak memahami ayat ini dengan baik menyebabkan seseorang itu dia akan mengatakan sebenarnya boleh kita serupakan Allah dengan makhluk pada sebahagian sifat. Yang tak boleh itu kalau semua ciri-cirinya sama, itu tak boleh. Faham? Kalau sebahagiannya boleh. Jadi kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan ayat laisa kamithlihi syai'un, yang ada kaitan dengan ibarat la syai'a mithlahu. Faham? La syai'a mithlahu. Apa dah? Bismillah. Wallahu a'lam bissawab.